Uh, untuk makluman tuan-tuan Google ni, cikgu bagi tu suruh tengok. Pertama untuk menutup mikrofon dulu. Dan kalau nak tutup kamera pun dialu-alukan lah. Macam sekarang ni di skrin kita ni Aziz Karim dengan Noliana ni anak-anak tengah dengar taklimat. Supaya taklimat ni sebenarnya kita tujukan kepada ibu bapa. Ni anak-anak pula yang semangat nak dengar taklimat. Okey, Aziz Karim dengan Noliana. Okey. Kalau boleh minta kerjasama untuk menutup mikrofon dulu. Okey, minta betul. Okey, betul. Terima kasih Ustaz Syahid pun ada dalam ni. Okey, Ustaz mungkin tak boleh test sound Ustaz. Check mic, mikrofon. Sound okey kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekali tolong tutup mic dulu. Okey, jelas suara Ustaz jelas. Okey, jelas Okey, jangan. Nak minta kerjasama tuan-tuan dan perempuan untuk boleh menutup mikrofon dulu untuk sepanjang taklimat ni, dan kalau sesi soalan ke apa nanti bolehlah boleh buka mikrofon. Boleh Cik Nurliana ataupun Puan Nurliana untuk menutup mikrofon. Ibu, ni kat tu lah nama dia. Cikgu. Cikgu cakap suruh buat apa? Kalau pakai earphone dia kuat. Kalau pakai earphone dia kuat. Nak dengar. Nanti nampak apa ibu, tak nampak apa tu. Masalahnya cikgu cakap apa pun ibu tak tahu. Dia yang Kenapa cikgu? Okey, belum mula lagi. Kita tak ada apa-apa lagi. Cuma sekarang ni saya nak minta sekali lagi lah Aziz Karim dengan Doliana untuk mikrofon. Boleh Serius nak beri haluan kepada taklimat sebab gangguan suara anak cakap tu Cik Aziz Karim. suara macam ni ke dia? Kita boleh diam ke ibu? Makan ni. Okey, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey. Alright. Okay. Macam mana Puan Sarimah? Dah sampai ke 10 minit dah? Dia jadi air kapu. Okey, macam mana ni Cik Nur Puan Nurliana masih lagi belum tutup mikrofon. Okey. Alright. Tetap tak ada kelas apa-apa ya? Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan baru saja menyertai sesi taklimat ni. Okay, kita masih lagi menunggu dalam minit 2 lagi kehadiran ibu bapa untuk taklimat transisi ni. Kemudian saya akan serahkan pada pengacara majlis.
Okey. Mano tak dengar. Okey, macam mana Puan Sarima, boleh kita mula? Juru acara. Okey. Kita tu pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Waalaikumsalam, dengar jelas. Jelas Kita test suara dulu sebelum tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh mula ke Puan Sarima? Boleh mula. Okay. Sebelum tu saya mohon tolong offkan mic. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Noriza Abdul Hamid, Guru Besar SK Sedang, Ustaz Syahid Abdul Halim, PK Pentadbiran, Puan Sarimah Ibu, serta para ibu bapa sekalian. Okey, untuk makluman, kita berada dalam program transisi dan cakna tahun 1 2021 SK Serdang. Dengar je. Okey. Okey, bagi memberkati program kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Ustaz Syahid bin Abdul Halim untuk bacaan doa. Okey, baik. Mohon semua sekali, mungkin ada yang tak dengar, tutup mic biar saya je yang bercakap sekarang ni. Tekan gambar mikrofon tu. Yang ada gambar mikrofon tu dekat sebelah gambar kamera. Okey, baik. Ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Okey, anak-anak angkat tangan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa ila lisab. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami pada hari ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami pada hari ini ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah, tenangkan jiwa kami ya Allah, terangkan hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami pada hari ini ya Allah. Jadikan kami pada hari ini ya Allah, anak-anak kami, cucu cicit kami dan seluruh zuriat kami ya Allah, semuanya yang soleh solehah ya Allah, yang dapat memimpin kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, baik, serah pada pengungsi. Terima kasih Ustaz Syahid atas bacaan doa sebentar tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa, menjemput Puan Marianti Guru Besar SK Sedang untuk menyampaikan pengenalan tentang transmisi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, fikir pentadbiran, Ustaz Syahid, PKM, Puan Sarimah, guru-guru tahun 1 dan kepada ibu bapa yang saya hormati semua. Baik, kalau diikutkan daftar murid tahun 1 pada tahun 2021 seramai 148 orang murid. Tapi daripada Google Meet ni saya melihat kehadiran ibu bapa sekarang ni di skrin saya 100 orang. Maybe ada dalam 50 orang ibu bapa yang belum masuk, tapi tak apa, nanti boleh disampaikan. Dan terima kasih pada ibu bapa yang telah sudi untuk bersama-sama dengan kita pada Meet pagi ni. Saya tak nak ambil masa yang lama, saya tahu ibu bapa ada kerja dan sebagainya, dan untuk pihak sekolah kami mohon maaf kerana Meet kami pada pagi ini dan pada hari Rabu bukannya pada waktu cuti.
sebagaimana yang telah kita lakukan sebelum sebelum ini. Dan semua sedia maklum bahawa kita sekarang ni berada dalam pandemik COVID-19 dan kita masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. So segala langkah kita untuk kita jalankan aktiviti taklimat untuk parents bagaimana yang kita lakukan sebelum ni kita tidak dapat jalankan kerana adanya PKP ni. So saya bagi pihak pentadbir sekolah, saya mengharapkan ibu bapa faham situasi yang kami hadapi sekarang ini. Kalau boleh ikut kami, memang kami teringin nak sentiasa bersama dengan ibu bapa, utamanya ibu bapa tahun 1. Saya melihat keterujaan ibu bapa untuk tahu perkembangan anak-anak mereka, terutamanya bagi ibu bapa yang anak sulung memasuki alam persekolahan. Baik. Seterusnya untuk pengetahuan ibu bapa semua, sempena dengan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ini, jadi anak-anak kita tidak dapat menjalankan proses pembelajaran seperti biasa. Tak ada proses pembelajaran secara bersemuka. Jadi oleh itu ibu bapa semua kita kena hadapi proses pembelajaran secara PDPR ini kerana ini merupakan normal baru untuk kita. Baik, untuk pengetahuan bapa, pihak sekolah telah saya buka ni, pihak sekolah juga sebelum diumumkan kita PKP, kami terlebih dahulu telah membeli iaitu mengorder buku transisi Dewi Bahasa tahun 1. Okey, yang ini kami kalau boleh nampak dekat skrin saya tunjukkan. Ini adalah buku transisi tahun 1 di mana buku ini telah kami order untuk semua anak-anak tahun 1 meliputi semua subjek untuk kami bekalkan kepada anak-anak sebagai aktiviti. Tapi kan disebabkan pandemik PKP, jadi buku transisi ni kami tak dapat edarkan lagi dan kami sedang mencari bagaimana cara untuk kami memberi buku ini pada semua anak-anak sebagai satu latihan yang dia dapat lakukan di sekolah. Ini kami telah order buku ni sebelum sebelum Perintah Kawalan PKP, sebelum cuti lagi. Jadi yang ini saya sedang mencari bagaimana untuk kami edarkan kepada ibu bapa supaya kita masih lagi mengikut SOP, mengikut penjarakan ditetapkan. Dan untuk pengetahuan ibu bapa semua, Kementerian juga sedang disediakan kit transisi untuk tahun 1. Perbincangan kami dengan penyelaras tahun 1, dengan penyelaras transisi tahun 1 dan guru-guru tahun 1, kami telah edarkan, saya rasa guru-guru tahun 1 telah ada grouping grup kelas dan telah diedarkan jadual PDPR untuk transisi tahun 1. Anak-anak ini akan mengalami transisi tahun 1 selama 43 hari. 43 hari bermula daripada 20 hari bulan pembukaan sekolah sehinggalah cuti pertengahan penggal pertama iaitu pada 26 hari bulan 3. Jadi anak-anak mengalami proses transisi. Okey. Dan setiap kit transisi tersebut bersama dengan program transisi tahun 1 semua telah dibekalkan oleh pihak KPM dan kami juga telah print out dan inilah yang akan cikgu jadikan sebagai satu wadah pembelajaran untuk anak-anak nanti semasa transisi walaupun PDPR di rumah. Okey. Dan untuk pengetahuan ibu bapa, kita ada 81 orang murid lelaki dan 67 orang murid perempuan tahun 1 pada tahun 2021. Dan saya rasa itu pengetahuan asas yang ibu bapa perlu tahu.
anak mengalami transisi selama 43 hari. Okey, ada kit transisi, ada program transisi tahun 1 dan semua ini akan diberikan tugasan oleh guru-guru tahun 1 melalui WhatsApp group ataupun melalui Google Classroom dan sebagainya. Itu bergantung pada pendekatan guru-guru tersebut. Okey. Dan selain daripada itu, kami juga dalam usaha untuk memberi mengedarkan buku transisi ini juga kepada ibu bapa sepanjang tempoh 43 hari tersebut akan anak-anak dapat jalankan. Ini bukunya kalau boleh nampak saya rasa nampak kot di sini. Okey. Dan untuk seterusnya saya tak nak panjangkan, untuk dasar saya terangkan di sini dan saya kalau ibu bapa ada apa-apa masalah boleh terus kontak pada guru dan kami akan memberi penjelasan yang sebaik mungkin. Saya tahu kekangan masa sangat-sangat untuk ibu bapa rasa untuk anak-anak tahun 1 bagaimana proses persekolahan, bagaimana proses pembelajaran, anak saya ni masih lagi belum pandai membaca bagaimana dan itu, tapi kita daripada apa berlaku sekarang ini, yang pertama saya nak ingatkan ibu bapa perlulah berlapang dada, perlu menerima norma baru ini dan perlu selain daripada guru dan kita juga memberikan peranan untuk memastikan anak-anak kita ni belajar juga di rumah mengikut tahap kebolehan mereka. Kalau ibu bapa mengharapkan 100% daripada guru kerana kita sisi pembelajaran kita ini seolah-olah sisi pembelajaran jarak jauh lah, PDPR. Untuk guru-guru kalau di sekolah kami memang boleh, yang tak pandai menulis kami boleh pegang tangan dia bentuk, tapi sekarang ni kita cuma bagi melalui video dan sebagainya. Kami mengharapkan ibu bapa lah guru yang utama di rumah untuk anak-anak. Itu saja daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar SK Sedang. Okey, sebelum tu saya ingin ingatkan para ibu bapa, tolong isi borang kehadiran pada ruangan komen ya. Tanda kehadiran. Okey, kalau yang dah isi tu terima kasihlah saya ucapkan. Okey, seterusnya saya ingin menjemput Encik Muhammad Syahid dan Abdul Halim, Dewan Kawanan Pentadbiran, untuk menyampaikan hal berkaitan kurikulum. Dengan ini dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis. Seterusnya yang berbahagia Puan Guru Besar kita, Puan Nuriza binti Amin. Seterusnya penongkanan haluan murid, penongkanan kurikulum, penongkanan PPKI dan semua guru tahun 1 dan seterusnya yang dialalukan ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, baik. Jadi saya tak mau ambil masa lama, cuma saya akan terangkan sedikit yang penting, semua perkara yang penting tentang yang perlu kita tahu untuk murid darjah 1. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak bagi salam tadi. Semua sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi saya terus yang pertama sekali tentang kurikulum. Yang pertama, apa yang perlu ibu bapa buat ialah pastikan semua ibu bapa murid-murid tahun 1 sudah berada di dalam grup kelas masing-masing. Yang pertama sekali, pastikan anda sudah berada di dalam grup kelas masing-masing, sebab sama ada grup WhatsApp ataupun grup Telegram.
ya, grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang ada dengan guru kelas masing-masing. Guru kelas tahun 1. Saya rasa guru kelas tahun 1 pun dah add semua ibu bapa. Dan kalau boleh tuan-tuan, perempuan, salah seorang ajalah. Salah seorang. Janganlah suami isteri. Nanti jadi penuh grup tu. Kalau boleh salah seorang dan ambil maklum lah. Bila seorang yang tahu, infokan pada semua. Maknanya info pada isteri ataupun suami ataupun pada anak-anak. Okey, baik. Yang tu yang pertama. Tugas ibu bapa ialah pastikan anda berada di dalam grup sekolah, dalam grup kelas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan kita rasa sangat sedih sebab kita tidak dapat bersemuka. Ini adalah seumur hidup saya tak pernah kita berada di dalam keadaan yang begini, tetapi walau bagaimanapun kita terpaksa akur dengan keadaan kita pandemik ini dan dalam keadaan PKP, jadi kita tidak bersemuka. Jadi macam mana yang kita buat? Kita terpaksa melalui online. Okey, baik. Bila cikgu semua dah ada, bila ibu bapa semua dah ada dalam grup cikgu-cikgu masing-masing, cikgu-cikgu tahun 1, okey, jadi cikgu, guru-guru kelas akan sebarkan jadual PDPR ataupun jadual anjal. Jadual yang mana cikgu-cikgu ini akan memberi kerja ataupun memberi latihan ataupun memberi sebarang proses pembelajaran mengikut masa yang ditetapkan. Okey. Baik, kalau tak boleh nak ikut masa yang ditetapkan, cikgu dia akan ikut masa yang ditetapkan. Tapi kalau parent tak dapat ikut masa yang ditetapkan, parent boleh pergi ke link yang telah diberikan oleh cikgu dan sebab dan buka link PDPR yang cikgu dah sediakan. Sebab semua saya dah pesan kepada semua cikgu, sila rekodkan semua proses pembelajaran. Jadi ibu bapa boleh masuk link yang cikgu-cikgu sediakan dan ulanglah balik kepada anak-anak. Tak kira lah waktu malam ke, esoknya ke ataupun hujung minggu ke, ulang balik semua yang cikgu dah rekodkan. Okey. Baik, jadi saya rasa semua cikgu faham. Jadi cikgu akan ikut jadual anjal untuk proses pembelajaran. Dan parent yang tak sempat nak online, boleh online kemudian sebab kita rekodkan. Macam kita tengok Esro lah. Kita rekod Esro, sepatutnya siaran tu waktu siang tapi kita tengok waktu malam. Macam tu juga dengan kaedah pembelajaran yang kita sediakan sekarang ni. Kita rekodkan, siapa yang sempat masa tu sempat, siapa yang tak sempat boleh tengok waktu lain. Okay. Baik, jadi setakat tu faham. Selepas itu kita akan macam yang diberitahu oleh guru besar tadi, kita ada modul-modul transisi. Cuma sekarang ini kita sedang menunggu arahan daripada PPD, MKN yang mana kita nak juga cuba sampaikan modul-modul itu kepada ibu bapa. Mungkin kita akan buat penghantaran berperingkat ataupun kita akan buat pengambilan berperingkat. Satu hari 20 orang datang ambil, mungkin dalam 8 hari habis kot kalau semua sekali 160 orang. Ya. Jadi macam mana pun kita nak supaya modul-modul transisi ni sampai ke tangan murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Serdang 2021. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa yang dikasihi sekalian, mohon alert dalam WhatsApp group ataupun Telegram group tentang info-info semasa
supaya tidak ada yang terlepas dengan info-info yang akan diberikan oleh guru-guru tahun 1. Jadi saya pesan yang itulah macam mana kita boleh tengok mesej yang orang mesej pada kita, macam mana kita boleh tengok FB, WhatsApp. Macam tu juga kita kena rajinlah tengok WhatsApp untuk masa depan anak-anak kita. Jadi link-link yang cikgu-cikgu dah buat nanti mereka akan rekodkan dan cikgu ulang lah. Itulah kelebihannya PKP ni. Sebab kalau bersemuka tak ada pengulangan, tak ada replay. Tapi disebabkan PKP ni cikgu akan buat rekod, lepas tu boleh ulang lah, murid-murid boleh ulang sampai faham. Dan akhir sekali saya nak ucapkan tahniah kepada semua ibu bapa kerana dengan rasminya maka ibu bapa dengan ini dilantik sebagai guru sementara terlatih bagi Sekolah Kebangsaan Serdang. Sebab kita tidak dapat bersemuka, maka ibu bapa di rumah lah adalah guru sementara terlatih. Terlatih sebab dah jadi ibu bapa, insya-Allah boleh mendidik anak. Jadi mohon kita doakan sama-sama semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita cepat bersemuka. Dan kami pun dah puas dah sangat rasa bila tak dapat jumpa dengan anak murid. Siapalah guru tanpa murid-murid, jadi kami pun sangat susah hati sebenarnya bila tak dapat berjumpa dengan murid-murid. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat bekerjasama walaupun di alam maya. Sekiranya ada apa-apa yang rasa tak faham, boleh PM saya lah nanti, yang susah sangat, ataupun boleh rujuk pada guru-guru. Dan saya bagi masa sampai 10 malam je untuk sebarang pertanyaan kepada semua guru SKS sampai pukul 10 malam saja, kalau ada soalan nak tanya ke apa ke sampai pukul 10 malam aja setiap hari. Lepas tu kalau cikgu tak balas mungkin dia terpaksa rujuk dulu mana-mana. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan bersabarlah, jadi itu saja daripada saya. Semua sekali selamat berguru, selamat berjaya semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah pada juruacara. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syahid atas ucapan sebentar tadi. Okey, sekali lagi diingatkan, sebab saya tengok dekat bahagian komen ni, ramai parent yang isi nama saja dengan nama kelas anak. Sebab kena klik yang link tu sepatutnya dan isi dalam tu ada borang dia. Okey. Okey, tanpa buang masa, saya ingin menjemput Puan Salimah binti Basri, penolong kanan hal ehwal murid SK Serdang. Majlis mempersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar ya puan suara saya? Okey, dengar ya? Ya, cikgu. Okey, kalau nak tuan-puan angkat tangan je macam ni. Okey, kita guna bahasa isyarat je. Okey, saya Puan Salimah binti Basri, penolong kanan hal ehwal murid SK Serdang. Okey, yang berbahagia Puan Guru Besar Puan Hajah Nuriza binti Haji Hamid. Okey, Ustaz Muhammad Syahid bin Abdul Halim, penolong kanan pentadbiran. Puan Suhada binti Abdul Wahab, penolong kanan co-curriculum. Puan Tengku Susianti Hirwani binti Tengku Mahasan, penolong kanan pendidikan khas. Saya rasa mereka ada di talian. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada murid-murid tahun 1, walaupun tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya di mana kita bersemuka. Tahun ini kita dalam norma baru, kita bersemuka dalam Google Meet. Okey, saya lihat di sini wajah-wajah anak-anak ya.
Ada yang excited, ada yang mengantuk. Nampak kadang-kadang ada ibu bapa yang lebih excited mungkin anak yang pertama. Okey, yang mengantuk pun ada, yang tonggak dagu tu mohon kita ceriakan. Kita mula dengan tahun 2021 dengan keadaan yang lebih ceria dan lebih mantap. Siapa nama? Okey, maaf ya ada gangguan. Biasalah Ham ni dia banyak sangat masalah tapi tak apa. Okey, kita teruskan. Seperti yang sedia maklum, kalau tahun-tahun sebelum ini saya rasanya ada ibu bapa di kalangan ibu bapa ni sudah biasa dengan saya. Okey, yang sebelum-sebelum ni saya mengajar dan di saya ni merupakan tahun yang ke-7 tak silap saya dan menjawat jawatan sebagai Ham dah hampir 5 tahun. Okey, seperti biasa walaupun kita dalam keadaan normal baru tapi kita kena ingat kita jaga kita, insya-Allah semua akan selamat. Okey, untuk Ham sebagaimana yang kita tahu, saya mengurus hal ehwal murid apa sahaja berkenaan dengan murid. Okey, jadi apa sahaja permasalahan dan parent atau ibu bapa, tuan-puan saya harap tuan-puan yang ada masalah dan sebagainya, selalunya kalau kita bersemuka ialah masalah yang paling kerap ditanya ialah tentang kehadiran. Ada murid yang tidak boleh hadir, ada sebab dan sebagainya. Okey, jika saya sentuh bahagian kehadiran, jika satu hari nanti kita boleh bersemuka, tuan-puan kena faham dan akur ya, ini yang dikeluarkan berkeliling oleh PPD di mana kita akan mengeluarkan, itu pihak sekolah ataupun guru saya guru kelas akan mengeluarkan surat untuk amaran pertama sekiranya kehadiran murid tidak hadir selama 3 hari. 3 hari tanpa sebab. Okey, berturut-turut ataupun bersekala. Okey, jika seterusnya amaran kedua 7 hari selepas amaran pertama, maksudnya hari keempat dia tidak hadir, dia sambung 4, 5, 6, 7, 7 hari daripada itu kita akan keluarkan amaran kedua. Seterusnya amaran ketiga dan begitulah, tapi di peringkat sekolah rendah kita tidak ada kes untuk surat pembuangan sekolah, ini adalah untuk sekolah menengah. Jadi untuk amaran ketiga biasanya sebelum kita mengeluarkan surat amaran ketiga selalunya saya akan menghubungi parent. Dan saya mohon dan selalunya saya akan minta parent datang berjumpa dengan saya menceritakan sebab ketidakhadiran anak-anak tuan-puan. Jadi kita bukan sesaja keluar surat ini. Sebelum kita keluar surat tu selalunya mesti ada komunikasi, mesti ada perhubungan kita dengan parent. Kita ni dalam unit Ham kita ada unit kebajikan. Di mana unit kebajikan inilah yang akan macam menyiasat lah untuk mewakili pihak saya. Kita faham dalam keadaan normal baru ni macam-macam keadaan parent dan sebagainya, sosioekonomi dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-puan jangan malu, jangan segan, PM tepi saya apa masalah tuan-puan. InsyaAllah unit kebajikan ni boleh bantu, tapi puan kena ingat unit kebajikan kita ni bukanlah macam unit kebajikan macam Ustaz Abid Liu tu mempunyai dana yang tinggi. Kita hanya ada sedikit dana di mana yang disumbang oleh parent yang prihatin, yang memberi sumbangan, di mana di sinilah kalau kita boleh bantu, kita akan bantu dari segi keuangan, tapi bukanlah orang kata sepanjang tahun on off sahaja, yang mana kita mampu bantu. Dan ramai juga murid, ada juga parent yang dah biasa dengan saya, okey datang ke bilik saya, insyaAllah bilik saya sentiasa terbuka untuk tuan-puan untuk datang berbincang apa saja masalah mengenai anak tuan-puan, bukan yang peribadilah. Okey, insyaAllah kita akan sama-sama selesaikan. Okey, itu dari segi kehadiran. Jika kita bersemuka, dalam keadaan normal baru ni dia lain. Dalam keadaan normal baru kita dalam urusan PDPR, dalam online, cuma guru-guru akan memberi galakan supaya tuan-puan memberi ruang dan peluang pada anak-anak supaya mengikuti kelas yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan saya terima di laman komen ataupun cadangan daripada ibu bapa, saya ucapkan ribuan terima kasih yang memberi cadangan. Cikgu kalau boleh berilah kerja
mengikut kesesuaian kerana cikgu kena faham keadaan kami. Satu rumah ada 3 orang anak menggunakan satu handphone, mungkin pencapaian internet tidak mampu, data dan sebagainya, ataupun kami membawa handphone ke tempat kerja dan anak tidak boleh mengikuti PDPR di rumah. Jadi di sini saya dah sarankan pada guru-guru supaya membuat rekod dan juga menghantar segala kerja atau tugasan yang diberi dalam Google Classroom. InsyaAllah cikgu akan cuba belajar. Jadi saya mohonlah tuan-puan beri masa dan peluang kepada guru-guru ini. Kita tidak boleh, kita jangan anggap kata guru ni okey, parent minta ini okey segera, macam macam kita buat delivery pula, macam kita order food panda. Kita bagi peluang dan ruang pada guru ni memberi kerja itu. Jika ada di kalangan guru-guru saya ketidakaturan, sistem yang tidak kemas dan sebagainya, maklumat yang disampaikan mungkin kurang jelas, ada pencanggahan, ada perubahan yang serta-merta, saya mohon maaf. Dan kalau boleh grup kelas, yang mana grup kelas kita sudah berpindah ke dalam Telegram, jadikan grup kelas ini adalah satu perbincangan yang ilmiah, yang profesional. Sebab tutur kata kita, perkataan kita yang kita keluarkan dalam grup itu mencerminkan keadaan kepribadian kita. Jadi mohon kalau tidak tidak puas hati atau sebagainya, ada kekeliruan yang rasa tak sesuai kita lontarkan dalam grup, PM tepi pada orang yang berkaitan ataupun PM terus pada saya. Saya ada dalam grup kelas tersebut. InsyaAllah saya akan cuba jawab yang mana saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan berbincang dengan pentadbir termasuklah Puan Hajah Nuriza. Jadi saya rasa perbincangan itu lebih profesional, kita lebih matang, kita lebih telus. Jadi di mana itu peringatanlah untuk saya dan guru-guru saya dan juga ibu-ibu bapa yang saya hormati, supaya grup kelas ini kita jadikan satu medium di mana kita membuat satu perbincangan yang membantu antara satu sama lain. Jika ada cadangan dan sebagainya, lontarkan dalam grup, insya-Allah guru-guru saya akan ambil tindakan dan sebagainya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang prihatin dalam keadaan semasa. Dan ada juga ibu bapa nak tanya sesuatu keputusan, saya faham. Ada 2-3 orang ibu bapa yang memohon kenapa tahun 1 tidak diberi penerangan pembukaan sekolah dan sebagainya. Dan dibandingkan dengan sekolah lain, sudah sampai ini, dah beri ini, dah pulangkan buku teks dan berbagai-bagai perkara yang disampaikan pada saya. Okey. Puan-puan kena ingat, setiap sekolah dia ada acuan dia masing-masing. Ada sekolah ini buat macam ini, ada sekolah ni buat macam ini. Okey, jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Bukan saya tak nak buat semua benda itu, kerana kadang-kadang keputusan yang kita terima daripada pihak atasan berubah dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa saya nak dapatkan sesuatu yang lebih mantap, lebih telus supaya saya sampaikan kepada ibu bapa tidak berulang-ulang. Jadi itulah saya terangkan, saya masukkan sikit tentang grup kelas yang yang dibuat oleh guru kelas. Jadi saya harap ibu bapa dapat manfaatkan grup kelas ini sebaik mungkin. Okey, seterusnya untuk pembukaan sekolah, jika kita bersemuka, saya ingatkan di sini kelas bermula 7.30 pagi. Okay, 7.30 pagi ya tuan-puan, dan berakhir pada pukul 12.30. Dia ada jadual dia di situ, 7.30. Maksudnya 7.30 murid sudah berada di dalam kelas, di mana dalam jadual kalau tuan-puan perasan memanglah 7.40. Nanti puan-puan akan tanya, Puan Sarimah 7.40. Okey, 7.40 ialah bermulanya PDPC, bukan murid masih lagi di pintu pagar. Maksudnya 7.30 murid sudah berada dalam kelas. 10 minit itu ialah pengurusan kelas. Kita terapkan nilai-nilai murni pada murid, menjaga kebersihan, tanggungjawab dia supaya
dalam kelas dia dah selesa untuk dia pada hari itu untuk dia menerima PDPC daripada guru dalam keadaan selesa. Tidaklah kata 7.40 di pintu pagar, berlari masuk ke kelas, kemudian ditahan oleh guru disiplin, dah emosi anak dah terganggu. Jadi saya harap sangat-sangat jika kita bersemuka nanti insya-Allah COVID ini akan hilang insya-Allah. Saya harap ibu bapa berilah anak ini datang awal supaya dia tidak ada rasa tertekan. Kita tahu emosi kita, kadang-kadang kita kena letak kita di tempat mereka. Apabila mereka ditahan di depan pintu pagar, mereka dah jadi macam mana. Kita juga pernah melalui zaman kanak-kanak. Orang lain seronok masuk kelas tanpa disoal. Hari ini kena tahan, esok kena tahan, lusa kena tahan. Jadi apa perasaan mereka? Saya tidak menyalahkan 100% kepada ibu bapa ataupun menyalahkan 100% kepada anak-anak. Jadi antara dua ibu bapa dengan anak-anak harus bekerjasama. Kadang anak-anak ini kalau saya bertanya, jawapannya yang sama. Ibu minta maaf ya tuan-puan, ibu bangun lambat, ayah bangun lambat. Okey. Itu masalah itu kadang-kadang saya bukan tidak ambil kira jawapan anak-anak itu, kadang-kadang kita kena faham anak-anak kecil ini dia telus. Dia bercakap benda yang jujur. Jadi saya tak nak perkara yang sama. Saya nak marah mereka sedangkan mereka dah bangun awal tapi ibu bapa. Jadi ada juga masalah jam. Okey, jam kesesakan lalu lintas, tapi kalau ada masalah-masalah lain, kemalangan dan sebagainya, kita faham, itu saya akur. Tayar pancit, kereta tak boleh start, itu saya akur. Tapi kalau masalah kesesakan lalu lintas, kita kena faham, semua orang faham, semua orang jam, tapi kita kena cari satu alternatif di mana untuk mengelakkan kesesakan itu. Kalau kita keluar pukul 7.10, besok kita cuba keluar 7. Mungkin kesesakan itu tidak berlaku. Sebab saya juga tinggal di tempat yang jauh. Saya juga ada anak. Saya juga menguruskan anak-anak. Jadi kita sama-sama sebenarnya. Saya berada di situasi tuan-puan juga pernah berada di situasi ini dan kita sama-sama atasi masalah ini dan kita jangan menyalahkan A dan menyalahkan dan sebagainya. Kita cuba baiki diri kita supaya anak-anak ini datang dapat belajar dengan sempurna. Okey, itu dari segi kehadiran. Okey, seterusnya untuk minggu transisi nanti, minggu transisi yang selama 43 hari yang telah diberitahu oleh Puan Hajah Nuriza, nanti penyelaras transisi akan terangkan perjalanan dan sebagainya dan jadual transisi pun saya rasa tuan-puan sudah dapat dan mungkin ada juga di kalangan tuan-puan yang belum dapat grup, sila maklumkan pada guru kelas, mungkin ada yang baru dan terlepas pandang, insya-Allah kita akan cuba baiki. Okey. Saya rasa untuk unit HEMS setakat itu sahaja dan saya nak ingatkan lagi, saya terlupa, di mana kita ada pintu masuk, di mana pintu besar bahagian hadapan tu mungkin cikgu MK tak boleh masukkan di sini. Itu pintu utama yang tuan-puan tahu, pintu utama. Pintu utama itu kita dah blok untuk kegunaan murid pada tahun ini kerana kita tidak mahu berlakunya sesuatu yang tidak diingini di mana guru dan juga murid bersaing masuk, sebab murid-murid ni adalah anak-anak kita ni kecil, tak nampak. Jadi kita takut sesuatu yang berlaku. Jadi pagar besar itu kita blok untuk laluan murid di mana pihak sekolah telah membina satu pagar kecil di sebelah kiri. Kalau tuan-tuan perasan di mana laluan zebra tu ada di sebelah kiri, itu laluan kecil, itu untuk laluan murid masuk. Dan saya akan labelkan setiap pintu di mana pintu pagar A, B dan C. C ialah di bahagian tepi, dekat tepi sekali tu kalau selepas pendidikan khas tu ada satu pintu kecil. Mungkin di situ saya akan letakkan untuk laluan murid tahun 1. Murid tahun 1 di situ. Jadi tuan-puan bolehlah parking di tepi tu dan turunkan anak di situ. Dan cuba saya ingatkan lagi sekali, kalau boleh jangan berhenti terlalu lama di depan pintu pagar. Mungkin mengganggu orang lain. Jadi kalau nak sampai dekat dengan pintu pagar tu, pastikan anak-anak sudah sandang beg, sudah dah bersedia. Jadi sampai je buka pintu dah boleh turun masuk ke
pintu pagar tersebut. Di situ ada guru yang bertugas akan menunggu. Dan cuma yang saya lihat sepanjang saya berada di SKS Sedang ataupun di mana-mana, saya rasa dah sampai dekat pintu masih itulah nak cium anak, nak salam dan sebagainya. Jadi kita ni kena berubah ya tuan-puan, salam, cium, peluk sebagainya buatlah di rumah. Biar anak-anak lain tengok. Itu salah satu pengajaran kita. Tak perlu kita nak buat depan pagar dan menghalang orang lain. Nanti emosi orang lain pula terganggu. Okey, jadi itu pesanan saya. Jadi kita nak elakkan kesesakan itu. Kita tak boleh nak buat apa. Kesesakan ini kalau kita sendiri yang tak betulkan, dia tidak akan terjadi dengan baik. Itu semua bergantung pada sikap kita. Dan jika ada teguran daripada guru yang bertugas, saya harap tuan-puan terima dah dengan berlapang dada. Kalau tak puas hati, jumpa saya. InsyaAllah saya sentiasa berada di pintu pagar. Saya rasa semua kenal saya agaknya. Boleh cakap kata okey ni apa saja kesalahan guru saya, tuan-puan jumpa dengan saya. Masalah saya dengan guru saya yang akan settlekan. Okey. Janganlah tuan-puan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya, sebab kita kena ingat tuan-puan, ingatan pada saya, ingatan pada semua, apa perkataan yang keluar pada mulut kita adalah cerminan peribadi kita. Jadi kita cubalah tuan-puan, insya-Allah kalau kita bersemuka nanti. Saya harap sangat kerjasama tuan-puan, kerana kerjasama tuan-puan lah maka majunya SK Serdang. Okey, setakat itu sahaja daripada unit HEM. Jika ada apa-apa yang puan ingin utarakan, ingin lontarkan apa saja persoalan, mungkin di akhir Google Meet kita ini puan boleh acukan beberapa soalan. InsyaAllah jika mampu saya jawab, saya akan jawab. Jika tak mampu, saya akan bawa perkara ini untuk diperbincangan dan akan diberitahu kelak. Okey, sekian sahaja dari meja unit HEM. Kami mendidik, murid terdidik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Salimah atas ucapan singkat tadi. Okey. Sekarang saya menjemput penyelaras transisi tahun 1. Sebab rasanya dia dah excited nak cakap rasanya. Okey, silakan Puan Nur Azrin binti Rebu menyampaikan tentang perjalanan transisi. Okay, baik, terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis. Boleh dengar tak suara saya? Okey, baik. Kalau okey, saya akan teruskan. Okay, yang berbahagia, Guru Besar SK Sedang, Puan Hajah Nuriza, yang berusaha PK Pentadbiran, Ustaz Syahid, PK HEM, Puan Salimah, PK Koko, Puan Syuhada, dan PK PPKI, Puan Hajah Husianti, guru-guru dan ibu bapa semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya tolong slide yang seterusnya kan. Okay, saya akan beri penerangan mengenai tahun 1. Okay, untuk tahun ini penyelaras tahun 1 ialah Puan Siti Zaleha binti Dola yang sebagai guru kelas tahun 1 Anggrek juga. Okey, seterusnya. Maaf, silap. Untuk kelas 1 Anggrek, Puan Saridah binti Ahmad dan dibantu oleh Cik Chong. Okey, seterusnya. Okey, bagi kelas 1 Cempaka, Puan Siti Zaleha dibantu bersama Puan Fazilah. Okey, untuk kelas tahun 1 Dahlia, saya Puan Nur Azrin dibantu bersama Ustazah Firiani. Okey, dan akhir sekali untuk kelas 1 Kenanga, Puan Siti Sakinah dibantu bersama Puan Syazana. Seterusnya. Okey, saya akan beri sedikit taklimat mengenai program transisi tahun 1 tahun 2021 ya. Okey, seterusnya. Okey, baik. Apa itu program transisi?
Okey, program transisi tahun 1 menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1. Okey, objektifnya ialah menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Okey, yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran murid. Dan yang terakhir, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Di mana proses transisi tahun ni kita akan adakan selama 43 hari bermula pada 20 Januari dan berakhir pada 25 Mac 2021. Okey, antara program dalam program transisi ini ialah dia ada 2 modul ya. Modul yang pertama modul orientasi. Okey, yang kebiasaannya permulaan kita akan tahu tentang rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, contohnya seperti tukar leka, PJ, aktiviti soal kenal, aktiviti pembelajaran dan juga waktu rehat. Okey. Dalam tu terdapat juga modul PDP iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bertema dan aktiviti fizikal yang akan dimulakan pada bulan Februari hingga bulan Mac. Okey, untuk yang pengenalan hari ini hingga hujung bulan 1 nanti kita akan lebih kepada bersuai kenal. Okey. Okay, dalam program ni yang kita tengok seterusnya, okay, peranan sebagai ibu bapa dan penjaga. Yang pertama, beri dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran pada tahun 1. Okay, yang seterusnya, memerhatikan tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak serta mengambil tindakan yang sesuai. Okay. Yang seterusnya, ibu bapa boleh berinteraksi dengan guru dari semasa ke semasa. Yang seterusnya, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Okey, pada hari ini contohnya menghadiri taklimat yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dan mengambil tahu tentang perkembangan semasa sekolah. Okey, yang seterusnya menyediakan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis yang lengkap, buku yang lengkap dan juga pakaian yang lengkap. Okey. Ini antara tips tambahan untuk ibu bapa boleh bimbing dan latih anak. Yang pertama ni yang penting, mengurus diri. Pastikan anak-anak pakai baju seluar yang sesuai, boleh menggunakan tandas dengan baik dan boleh membeli makanan di kantin. Pada masa sekarang ni tak adalah kita beli makanan di kantin. Baik, yang seterusnya menyesuaikan diri dengan rutin dan jadual harian. Anak cukup tidur dan juga rehat serta mendapat cukup makanan. Yang seterusnya menjaga kebersihan dan keselamatan. Selain pada itu, berinteraksi dan membina hubungan mesra dengan orang lain. Kita menyampaikan permintaan dan perasaan mengikut situasi. Yang terakhir, bertanggungjawab iaitu boleh mengemas beg sekolah. Jaga dengan elok barangan kepunyaan sendiri serta siapkan semua tugasan yang diberi oleh guru. Baik. Tadi guru besar ditunjukkan modul transisi. Ini antara isi kandungan yang terdapat dalam modul tersebut. Kalau yang ni kita tengok senang aktivitinya. Ada sambung titik, ada salin nombor, ada mewarna gambar dan ada menulis perkataan ataupun huruf. Yang ni semua sangat mudah seperti kita belajar di prasekolah. Terus kita tengok dekat sini jadual transisi. Kalau ikut Isnin hingga Jumaat, kita ada 3 slot. Kalau tengok hari Isnin, contohnya 8.30 sampai 9.30, guru yang bertanggungjawab, guru bahasa Inggeris. Kemudian
slot yang kedua, guru matematik. Yang ketiga, 11.30 sampai 12.30. Okay, guru pendidikan Islam yang bertanggungjawab mengendalikan program transisi tersebut. Okay. Nak jalan macam mana? Terpulang kepada idea ataupun kreatif cikgu itu sendiri berdasarkan modul yang cikgu-cikgu dapat. Okay. Jadi, okay, baik. Saya rasa setakat itu saja penerangan saya tentang transisi. Okay, baik. Saya harap ibu bapa dapat sediakan peralatan yang secukupnya untuk anak-anak. Tak kiralah, dan saya harap boleh dapat bersemuka dengan anak-anak. Sebenarnya seronok minggu transisi ini kalau anak-anak dapat pergi ke sekolah. Okay, baik. Sampai itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Saya kembali kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih kepada penyelenggaraan transisi tahun 1 dengan ucapan yang agak panjang sikit. Okey, itu sahajalah untuk hari ini. Diharap ibu bapa dapat memberi semangatlah kepada anak-anak dalam PDPR di rumah. Okay, ada soalan tak daripada tuan-puan? Kita buka soalan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kenalkan nama. Anak Saya kelas Zaki. mana? Ya, saya Zaki. Anak kelas Dahlia 1. Nur Zahirah Aisyah ya. Okey. Okey, cuma saya nak tanya untuk sesi seterusnya nanti untuk tahun 1 sepenuhnya dengan PKP ni, nanti setiap slot kelas tu akan dibagi link meeting Google link ke macam mana dari masa ke semasa? Apa maksud cik tu? Katalah mula 7.40 contoh ya, ada satu kelas kan, lepas tu next kelas tu transisi ke selepas transisi cik? Bukan satu-satu. Masa sekarang lah, masa sekarang. Masa sekarang. Jadual PKP ni. Okey, itu bergantung pada penyelaras transisi, dia akan maklumkan dalam Telegram masing-masing. Okey. Kita akan disampaikan dalam Telegram tu. Jadi cik kena selalu bukalah Telegram tu. Selalu update, mereka akan update lebih awal lah. Jadi kalau ada cikgu yang update lambat tu, cik PMP dengan saya. Nanti saya jumpa dengan cikgu tu. Ya. Okey, terima kasih cik. Ada lagi soalan? Nak jumpa bukan senang ni. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ihsan, anak saya Nur Fazana Kasrina kelas 1D. Saya nak tanya macam saya frontliner. Kita orang kerja macam ikut ada shift kan. So ada tak macam ada slot khas ke untuk parents yang frontliner? Sebab kadang-kadang bila time yang cikgu buat slot tu, time tu parents semua kerja. Okey. Untuk itu saya dah pesan pada guru kelas kalau boleh kita buat recording. Kita masukkan dalam Google Classroom, nanti tuan-puan boleh semak semulalah. Tak semesti pada hari tersebut, mungkin waktu malam dan sebagainya. Kita akan buat satu pendekatan yang di mana parent boleh tengok semula. Kalau dia buat Google Map pun saya suruh dia rekod balik. Saya minta cikgu saya rekodkan apa yang disampaikan dalam Google Map tu. Okey, terjawab soalan saya puan? Okey, ada yang lain nak tanya? Buku transisi tu tuan-puan kena buat bayaran sedikit ya, itu harga dia RM10. Itu tak apa, nanti kita akan uruskan kemudian. Cuma saya maklumkan di sini sahaja.
Okey, untuk pemberian buku transisi tu saya akan bincang dengan penyelaras selepas ini bagaimana cara untuk kita menyampaikan buku transisi. Sekiranya dalam perancangan saya nak buat drive-thru lah, macam kita pergi beli makanan segera. Jadi apabila kita buat drive-thru ni, tuan-puan tidak perlu keluar daripada kereta. Yang penting tuan-puan datang beritahu nama anak dekat kereta ataupun tuan tulis je dekat kertas, angkat nama anak dan guru akan bagi dan take. Di mana tidak ada parent tak perlu turun daripada kereta. Cuma lalu depan pagar dan beritahu nama anak. Kalau suara tak kuat tu tulis je dekat paper, angkat nama anak dan tik nama anak dan kelas. Sebab saya tengah berusaha untuk buku transisi ni berada di tangan tuan-puan. Sebab kita dah beli untuk masa 43 hari ini, jadi sekurang-kurangnya ada panduan di mana kalau guru tidak menjalankan secara online, kita boleh pandukan buku transisi untuk tuan-puan buat di rumah bimbing anak-anak. Nanti kita akan cuba cari bagaimana untuk menyampaikan buku ini dalam keadaan yang terkawal ikut SOP di mana arahan daripada PPD tidak ada berlaku pengumpulan parent di luar pagar sekolah. InsyaAllah. Begitu juga dengan pemulangan buku teks. Ramai parent dah tanya buku teks bila nak dapat. Tapi sebenarnya kalau kita fikir secara logiknya, insyaAllah guru akan bagi suatu kerja. Kalau tak ada buku teks pun insyaAllah boleh rasanya. Boleh lagi rasanya kita belajar. Kita ada banyak medium-medium lain yang kita boleh buat rujukan. Jadi pemulangan buku teks di mana saya diberi taklimat akan bermula pada 20 hari. Itu cadangan daripada JPS. Tapi bergantung pada kebijaksanaan sekolah bagaimana untuk mengatur pemulangan buku teks itu supaya SOP dan juga sebab kita ni berada di PKP. Yang masalahnya P itu. Kalau B tak ada masalah. Jadi P itu sekiranya tidak ada lagi perkataan P di hujung itu, kita boleh buat modul untuk murid-murid untuk memberi tugasan di mana ibu bapa boleh datang ambil modul dia pulang selepas 2 minggu. Daripada itu saya rasa tidak menggunakan itu lebih senang. Banyak parent minta cara itu. Tapi kita kena ingat PKP, P itu yang membataskan pergerakan kita. Okey, jadi pemulangan buku teks selepas ini guru kelas akan hantar jadual pemulangan buku teks. Tuan ikutlah pemulangan dan pengambilan buku teks. Untuk tahun 1 dia akan mengambil buku teks. Jadi nanti puan ikutlah tarikh yang diberi dan mungkin cara penyerahan buku teks itu pun mengikut hari. Mungkin 1 hari 1 kelas. Dan saya haraplah tuan-puan ikutlah masa yang diberikan oleh guru-guru. Kalau tak boleh puan hadir pada masa dan hari tersebut, puan PM pada saya ataupun PM pada guru kelas, puan beri satu tarikh yang puan boleh datang supaya guru tersebut boleh adjust, maksudnya boleh deal dengan puan macam mana nak ambil buku tu. Itu lebih senang. Kita nak memudahkan. Jadi kalau tak boleh puan PM tepi pada guru kelas, tak boleh datang hari ni sekian-sekian nak ambil sekian-sekian, jadi guru kelas boleh sediakan. Okey, itu saja. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Ibu. Okay, Waalaikumsalam. Okey, saya Nur Rizwan. Okey, bapa kepada Muhammad Akil Nadim. Ya. Tahun 1 Kenanga. 1 Kenanga. Okey. Saya nak tanya berkenaan buku teks ni, macam Akil Nadim ni, abang dia tahun ni tahun 2. Ya. So buku teks tu ada lagi. Boleh tak kalau transfer daripada abang pergi ke Akil Nadim saja? Atau kena buat pemulangan juga? Kita tak boleh transfer tu cik. Dia sebab tak apa cik, tanya tak apa. Semua macam tu. Jiran-jiran saya pun macam tu juga. Cikgu transfer je. Transfer tu tidak ada dokumen yang nak. Kita sebab guru yang akan masuk dokumen apa semua kan dan sebagainya. Kalau cik transfer macam benda tu dia tak ikut prosedur, tak apa, bertanya tak apa kan. Tapi terpaksa kita kena ikut juga prosedurnya. Okey. Tapi tak apalah, sementara belum pulang ni adik dia boleh yang itu bolehlah tengok-tengok kan. Okey. Lepas tu satu lagi cikgu. Ya. Yang buku yang buku teks online tu yang kita perlu download tu kan? Itu dia bagi cadangan kan, pihak cadangan sekiranya tuan-puan nak buat rujukan, kalau ada kerja yang rasa tuan-puan nak buat rujukan, nak bagi latihan sampingan dekat anak, mungkinlah puan
nak anak ni buat kerja. Saya tahu ada parent yang jenis tak apa, nak download pun tak apa, tak download. Kita just bagi je link tu untuk tuan-puan guna. Okey. Itu saja cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada lagi tak kami ibu? Kalau bersemuka ni selalu banyak soalan tanya ni. Puan Sarima boleh baca soalan dekat Google Chat? Dekat komen ya. Ya. Okey, saya baca di sini ada yang belum satu cepaka, link Telegram, okey. Ada juga yang belum ada group, insyaAllah saya akan ambil tindakan di sini. Buku-buku tag yang tahun lepas pun kita dah pulangkan melalui drive-thru juga. Cikgu bagi checklist buku tag yang dipulangkan. Parent akan tanda tangan dan sertakan sekali dalam buku tag. Okey. Untuk buku tag nanti kita akan terangkan cara-cara dia macam mana nak pemulangannya dalam Telegram, group masing-masing. InsyaAllah kita bermula esok dengan tahun 6 lah, tahun 5 terlepas sebab buku tahun 6 dah ada. Murid dah pulangkan tahun lepas. Jadi tahun 5 dia boleh pulangkan, buku tahun 5 ada setengah buku yang dihapus kira, ada setengah buku diterima. Kalau tak ada kita boleh 10-20 kita boleh berhenti untuk Google Meet ni jika tak ada soalan. Mohon kehadiran ya tuan-puan sebab kita nak rekod semua kehadiran pada hari ini. Okey, Puan nak respon tentang pertanyaan ibu bapa mengenai ID digital learning daripada kementerian bagi tahun 1. MK kuat sikit MK. Mungkin parent tak dengar tu. Okey, saya respon pertanyaan ibu bapa mengenai ID digital learning kementerian untuk tahun 1. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan kelas baru hari ini kita mula dan kemas kini data APDM sedang dijalankan oleh guru kelas untuk sahkan penempatan anak-anak perempuan di sekolah SK Sedang dan juga nama kelas yang telah pun dimasukkan dalam data. Dan selepas tempoh sebulan Januari dan juga awal Februari, maklumat telah pun dikemas kini di dalam data APDM dan disahkan oleh pihak sekolah, barulah maklumat anak-anak perempuan dihantar ke kementerian untuk dijanakan dia punya ID. Dan insyaAllah kalau ikut kalau tahun lepas ni dalam jangkaan Mac hingga minggu pertama April, murid-murid tahun 1 akan dibekalkan ID digital learning untuk kementerian untuk diguna pakai dalam pembelajaran digital learning. So buat sementara waktu ni dalam minggu transisi sehinggalah hujung Mac, untuk pembelajaran online ni buat sementara waktu ni menggunakan email ibu bapa sebagai medium sementara lah untuk mengakses Google Meet ataupun nak join Google Classroom ke ataupun nak join Google Meet. So harap dapat dijelaskanlah untuk ibu bapa mengenai digital learning ID untuk tahun 1. Itu saja Puan Sarima. Okay, untuk maklumat tuan-puan ya, Cikgu Kamarul Rizwan ni adalah penyelaras ICT sekolah kita. Jadi nama samarannya kita panggil Cikgu MK. Sir MK. Ya Puan. Ada soalan ya? Okey, insyaAllah kita akan cuba secepat mungkin untuk beri buku transisi pada